Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu untuk tazkirah subuh pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah ringkas kita ni memberi manfaat lah kepada kita semua sebagai persediaan-persediaan yang kita patut lakukan sebelum kita meninggalkan tempat yang sementara ini menuju ke tempat yang abadi, yakni kampung asal kita lah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah wa aftah alaina ladunna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dapat berkumpul, walaupun tidak berkumpul seperti biasa, tetapi berkumpul kita itu atas maksud bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, dan direzekikan kita dapat bangun sebelum subuh, dapat kita menunaikan solat sunat, sehinggalah dapat kita berjemaah fardu subuh. Alhamdulillah. Jadi pagi ni atau kuliah subuh atau tazkirah lah, tazkirah ringkas kita sekitar 15 minit begitu. InsyaAllah kita membincangkan tentang bagaimana zikir dan penghayatan zikir. Bagaimana, apa yang dimaksudkan zikir dan penghayatan zikir. Kita cuma nak petik, iaitu tentang ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Jadi di situ sudah ada jalan dan sudah ada jawapan. Maksud jalan itu ialah Allah beritahu pada kita kaedah nak keluar daripada masalah ni ialah ala bizikrillah. Ketahuilah dengan ingat Allah. Itu jalan. Cuma mungkin kita bacanya sepintas lalu dan mungkin kita tidak melihat kepada apa yang dimaksudkan. Jadi ingat Allah. Mana ingat Allah. Kemudian tatma'inul qulub, maka dapat jawapannya, maka kita akan menjadi tenang. Mana Allah bagi kita jalan dan Allah bagi kita jawapan. Kamu ingat Allah, kamu akan tenang. Tapi persoalannya, kenapa kita masih tak tenang lagi? Sebab di situlah yang nak kita lihat. Kerana kita mungkin sudah berzikir, tetapi kita tidak menghayati zikir itu. Jadi kita cuba bawa perbincangan ni secara ringkas, berkaitanlah perkara ni. Sebab sebenarnya kalau kita melihat, Allah mengajar kita melalui apa yang kita sebut. Contohnya, kalau kita selalu menyebut tentang wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Kita selalu membaca ayat tu dan mungkin telah menjadi zikir kita, menjadi wirid kita. Iaitu kita sebut bahawa hadapilah semua ni dengan sabar dan solat. Jadi kita pun sudah sabar kiranya dan kita sudah solat. Dalam kita sabar dan solat itu menghadapi ujian, tetapi kita masih lagi ditimpa dengan ujian. Dan boleh jadi ujian kita itu atau masalah itu, kita itu tidak selesai. Jadi kita rasa macam kita tidak mendapat perhatian daripada Allah. Seolah-olah macam apa yang kita sebut tu tak dapat kepada kita. Sebenarnya Allah dah bagi pada kita dah. Apa dia tu? Maka walaupun masalah kita tidak selesai, Allah bagi kita sabar. Baru kita nampak kan. Bila kita minta wasta'inu bis-sabri was-salah, walaupun dalam keadaan kita diuji, kita masih sabar dan kita juga masih mampu mendirikan solat. Itu maknanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah tunjuk pada hujjatul balighah sebagai untuk kita berhujah, untuk kita melihat sebagai motivasi kita. Kalau contohnya seperti kalau orang ditimpa dengan ujian dengan sakit contohnya, kalau kita rasa kesabaran kita akan hilang,
Kalau kita rasa seperti aku dah tak boleh sabar, maka Allah merujuk atau memperlihatkan kepada kita akan cerita berkaitan dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub. Jadi kisah para nabi ni menjadi motivasi pada kita, kerana Nabi Ayub ni kalau nak diukur dengan sakit yang Allah uji kepada dia, apa yang kita alami sebenarnya sangat sedikit. Malah kalau kita memahami cerita ni, maka kita akan rasa seperti kita ni tak pernah sakit pun, berbanding dengan apa yang dah telah ditimpa atau ujian yang berlaku kepada Nabi Ayub. Sehingga sakit dia itu secara ringkas sahaja, ceritanya panjang, secara ringkas sahaja, Nabi Ayub ni sakit dia sehingga orang satu kampung tak boleh terima dia. Sebab sakit dia tu satu kampung tak boleh terima dah. Satu kampung memulau dia. Kat situ saja kalau kita tengok, kita tak sampai orang memulau kita, tapi orang masih beri perhatian kita. Kan? Memulau kita, orang tak nak peduli dia. Sehingga isteri dia bawa dia pergi ke satu tempat yang tinggi dalam sebuah gua di atas bukit. Sehingga kemudiannya diuji lagi, isteri dia pun tinggalkan dia. Itulah cara ringkas nak faham makna sakit yang dialami oleh Nabi Ayub ni sebagai kekuatan motivasi kepada kita untuk menghadapi ujian. Itu satulah contoh kisah yang boleh kita bagilah untuk kita dapat kefahaman. Jadi macam mana apabila kita nak menghayati zikir tu, yang lainnya ialah seperti mana bila kita kata Ar-Rahman atau Ya Rahman atau Ar-Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Tapi dalam masa yang sama kita diuji. Bila kita diuji dalam kesusahan sebagai contohnya, seolah-olah waktu kita susah ni, memang tak ada siapa peduli kat kita. Masa inilah sebenarnya zikir yang sebenar-benarnya. Bila selama ni kita kata Ya Rahman, Ya Rahim, dan pada masa yang sama kita diuji dengan kesusahan, di sinilah kita nak menghayati akan Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Taala, sehingga kita belajar walaupun tak ada satu orang pun yang datang memberikan pertolongan kepada aku, tapi aku masih mendapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Kita melihat kepada masih hidupnya kita, masih bernafasnya kita, masih boleh melihatnya kita, masih boleh mendengarnya kita, dan insya-Allah walaupun kita tak dapat makan, contohnya kalau orang susah dia tak dapat makan, tak ada makanan, tapi setidak-tidaknya walaupun dia tak dapat makan seperti mana orang lain makan, tapi setidak-tidaknya dia masih diberi makan walaupun tidak sepertinya. Maksudnya masih ada Maha Pemurahnya Allah SWT. Waktu inilah dikatakan penghayatan zikir, yang selama ni dia berzikir Ya Rahman, Ya Rahim. Sewaktu dia diuji, waktu bila dia faham ujian ni ada rahmat Allah Ta'ala, itulah sebenarnya buah daripada zikir itu. Itu nak dipaham tu. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa selama ni ramai orang yang berzikir, orang yang membaca Quran, tapi bila menghadapi ujian dalam hidup ni dia hilang pertimbangan sebab dia tidak menghayati zikir. Sebab kalau dia menghayati zikir, tidak ada masalah apa-apa dalam kehidupan ni. Kalau dia lemah pun dia akan balik semula. Sebab tu pernah dalam pengalaman saya kan, sewaktu menziarahi satu orang yang kira sakit terlantar, duduk di atas katil je, semua kena diuruskan. Dia tak boleh bangun, tak boleh buat apa. Dia tak boleh bangun, dia tak boleh apa. Tapi sewaktu dia sihat dulu, dia orang yang rajin mengaji. Dia selalu pergi masjid. Kalau dia belajar pun bawa kitab, duduk, buat catatan dan sebagainya. Dia orang yang beramal lah maksudnya. Jadi bila kita ziarah dalam keadaan dia tak boleh macam dulu lagi dah, dia sedih sangat. Dia sedih sangat. Jadi saya cakap dekat dia, sebenarnya apa yang dia alami ni, sebenarnya inilah sebenarnya Allah sedang menghadiahkan dia kasih sayang Allah SWT. Bayangkan, sepanjang-panjang dia tak boleh bangun tu, semua pahala dia yang dulu Allah tetap bagi kepada dia, dengan syarat dia sabar. Maksud sabar tu ialah dia memahami bahawa sakit ni memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dua maksud. Satunya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita ni, dan kemudian Allah nak tinggikan darjat. Jadi bila kita explain macam tu, baru dia rasa macam satu semangat baru. Dan bila mana kita kata, kalau sebelum ni kita berdoa kepada Allah, minta ampun, Ya Allah ampunkan, sekarang Allah bagi sakit. Dan sakit itulah saya sebut kepada dia, sebenarnya Allah sedang menunaikan permintaan dia.
Apa kaitannya sakit dengan dia minta ampun? Sebab cara Allah nak menggugurkan dosa seseorang itu ialah dengan diberinya ujian, antaranya ialah sakit lah. Bukan sakit sahaja, kadang kesusahan, kadang dipula oleh orang, kadang-kadang difitnah, kadang-kadang dicaci maki orang, kan, macam-macam. Ini semua sebenarnya Allah hadiah kepada kita sebab kita yang minta. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Kenapa begitu? Sebab bila mana kita menghayati zikir, kita boleh memahami bahawa semua ni adalah hadiah daripada Allah Subhanahu taala, maka zikir kita sudah pun hidup. Zikir kita sudah ada buahnya sebab kita memahami bahawa apa ujian yang kita lalui ini sebenar-benarnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu taala, kerana dia nak kita punya dosa tu semua gugur di dunia, supaya bila kita balik di akhirat nanti kita bersih sebersih-bersihnya. Illa man atallahi biqalbin salim. Melainkan mereka yang bila balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Jadi hati yang selamat itu termasuklah bahawa orang yang balik kepada Allah ni, walaupun dulu dia berdosa, tapi Allah dah ampunkan segala dosa-dosanya, sebab dia sabar atas ujian yang Allah beri kepada dia. Dan bagaimana dia boleh sabar tu? Sebab dia menghayati zikir selama ni. Dia menghayati zikir. Sebab bila kalau contoh yang lain kita nak ambil, bila dia zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, kan, setiap lepas solat kita zikir Alhamdulillah. Itu baru sebut. Macam mana nak menghayati Alhamdulillah ni? Dalam hidup ni, apa saja yang kita buat, apa saja keputusan daripada kehidupan ni, kita nampak apa? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Sebab semua ni hakikatnya adalah nikmat daripada Allah. Bila kita faham begitu, sama ada kita dapat kejayaan, sama ada kita dapat kegagalan, atau apa saja, kita akan segera kembali kepada Allah, kerana kita merasakan bahawa ini adalah anugerah daripada dia. Jadi itu maksudnya penting zikir dan penghayatan. Jadi kalau kita dapat menghayati zikir-zikir yang kita zikirkan, sama ada secara lisan, secara qauli ataupun qalbi. Secara lisan ni maksud qauli, minta makna secara qauli atau lisan, secara qalbi atau fi'li. Tiga ni kalau kita boleh faham, insya-Allah sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja dalam hidup ni kita boleh menghadapinya dengan tenang dan sabar. Dan disitulah kepayahan kita kalau kita tidak menghayatinya. Jadi itulah lebih kurang kita punya tazkirah subuh hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi di waktu-waktu yang lain, kita akan sambung lagi tazkirah-tazkirah ringkas yang berkaitan. Kerana penting dalam kehidupan kita ni kita memahami apa yang kita amalkan. Kita bimbang apa yang kita amal, kita tidak faham. Bila kita amal dan kita tidak faham, yang kita bimbang ialah bila Allah datangkan ujian dalam hidup kita, kita tidak faham, maka kita menyalah-nyalahkan Tuhan. Kita berkeluh kesah, kita menyalah-nyalahkan, bukan saja menyalah-nyalahkan Allah, tapi menyalah-nyalahkan manusia. Sebab apa berlaku begitu? Sebab tidak mendapat kefahaman. Sedangkan sepanjang hari, setiap hari kita berdoa dan kita berzikir. Banyak ayat-ayat zikir, banyak ayat-ayat Quran, banyak perkara yang amal yang kita baca dan sebagainya, yang menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan berlapang dada, tentang sabar, tentang tenang. Jadi bila kita menghadapi semua ni, kalau kita tidak dapat membawanya dalam kehidupan kita, memahaminya, menghayatinya, dia akan jadi orang-orang yang bersalahan akhlak dan adab dia kepada Allah, akhlak dia dengan Allah, dan akhlak dia sesama manusia. Memanglah suatu yang payah, tapi suatu yang payah dan sulit ini mesti ditempuh. Berapa ramai orang yang dulu-dulu sebelum melakukan suatu pekerjaan dia merasakan terlalu sulit, tapi bila dia sudah biasa melakukannya, kata orang Melayu, alah bisa tegal biasa. Jadi dah biasa. Bila sudah biasa, benda tu berat, sudah menjadi ringan. Tapi pada orang yang belum menempuh dan memahaminya, dia melihat sesuatu itu sangat berat. Sebab tu dalam pengalaman hidup kita, ramai orang yang kita jumpa. Sebab tu antara tempat yang elok kita ziarah ialah antaranya ialah hospital. Kemudian antara tempat yang elok kita ziarah ialah orang-orang yang dalam kesusahan, yang sedang menerima bencana dan sebagainya. Bila kita ziarah, baru kita akan dapat memahami situasi. Baru kita dapat rasa apa yang kita alami sebenarnya sangat ringan berbanding dengan apa yang dialami oleh orang lain. Sebab tu kita sangat digalakkan
ziarah menziarahi agar dapat kita memotivasikan diri. Jadi banyak perkara yang sebenarnya kita rasa macam berat, sebenarnya ringan, tapi kena tempuh. Bila tempuh baru kita akan dapat rasa keringanannya. Itulah apa pun kita kembali kepada Allah, terutama orang yang bercakap ni lah. Pasalnya kita bercakap ni pun kerana melepaskan tanggungjawab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Kalaulah tidak ada perintah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, tentu saya yang bercakap ni pun tak nak cakap apa-apa melainkan menumpukan pada diri sendiri sahaja. Tapi kita kena bercakap, kita kena menyampaikan kerana ada perintah Allah SWT di sana. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunkan saya di atas kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan dalam menyampaikan. Yang sebenar hakikat menyampaikan itu adalah untuk diri sendiri, supaya diri sendiri tidak lalai dan lupa sementara masih ada lagi di tempat yang sementara ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya tazkirah subuh kita ni, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.